العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Senantiasa kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpahan, kurniaan serta rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang dapat kita nikmati, yang dapat kita gunakan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jadi alhamdulillah pagi ini dapat sekali lagi kita berkumpul setelah kita menjalani bulan Ramadan dan kita berada di bulan Syawal. Dan antara amalan menyempurnakan bulan Ramadan ialah kita menambahkan lagi dengan puasa sunat, iaitu puasa 6. Sebaik-baik, seafdal-afdal yang kita lakukan puasa 6 adalah mengikuti bulan Ramadan, iaitu raya pertama diharamkan, kemudian raya kedua dah start puasa, dan sehinggalah menghabiskan ke raya yang ketujuh. Ini dalam mazhab Syafi'i, ini yang paling afdal lah. Walau bagaimanapun perbahasan kata boleh ke dalam bulan Ramadan bulan 6, adakah pahalanya sama? Ya, tetap boleh, walaupun kita nak puasa hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa. Yang penting selagi mana masih lagi termasuk dalam bulan Syawal, kita carilah peluang dan ruang untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kerana apa? Ganjarannya Nabi sebutkan, siapa yang menambahkan 6 hari selepas bulan Ramadan, iaitu berpuasa pada bulan Syawal, maka ganjarannya seolah-olah telah berpuasa 1 tahun. Di ganjarannya seolah-olah kita telah berpuasa pada 1 tahun. Baik. Sebab kalau kita nak tengok amalan-amalan umat terdahulu sebelum umat Nabi SAW, kita tak katakan, oh kita ni umat Nabi Muhammad SAW puasa kita hebat. Tak. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi-Nya Daud dan umatnya. Dia berpuasa apa? Sehari puasa, esok berbuka. Sepanjang tahun. Dalam arti kata lain, berpuasa bila? 6 bulan. Kalau setahun tu ada 12 bulan, 6 bulan berpuasa. Subhanallah. Kita puasa sebulan ni pun kita rasa Tapi itulah disebabkan kita ni Allah kurniakan banyak orang kata apa, keistimewaan. Walaupun umur kita, umur umat Nabi Muhammad SAW ni singkat, 65 tahun, 70 tahun, tak sampai 100 tahun pun, berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu, Nabi Nuh AS, ini dinyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, umurnya lebih daripada 1000 tahun. Beliau berdakwah dengan kaumnya saja 950 tahun. Jadi umurnya lebih daripada 1000 tahun. Subhanallah. Kalau secara logiknya, panjangnya umur waktunya, mungkin banyak amalan-amalan yang dilakukan. Macam mana kita umur yang singkat ni nak menyaingi umat-umat yang terdahulu dalam melakukan amal? Itulah keistimewaan kita umat akhir zaman ini ataupun umat Nabi SAW. Walaupun umur kita singkat, hatta Nabi SAW sendiri pun umurnya 63 tahun. Tapi antara kelebihan umat ini, Allah Subhanahu Wa Taala melipat kali gandakan amalan-amalan yang kita lakukan. Contoh amalan pada bulan Ramadan yang telah kita lalui, amalan sunat dilipat kali gandakan dengan amalan fardu. Amalan fardu pula dilipat kali gandakan dengan lebih daripada 70 kali ganda. Jadi banyak perkara-perkara yang kita lakukan pada bulan Ramadan dilipat kali gandakan. Malah bila kita dapat melaksanakan beramal pada malam Lailatul Qadar, dilipat kali gandakan seolah kita telah beramal, melakukan amal 1000 bulan, 83 tahun. Subhanallah.
Itu antara keistimewaan yang perlu kita syukuri sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umur kita tidaklah sepanjang umat-umat yang terdahulu, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat kurniaan yang maha adil, melipat kali gandakan setiap ganjaran amalan yang kita lakukan. Baik, jadi hari ini saya akan berkongsikan iaitu sambung daripada pengajian sebelum Ramadan, iaitu daripada 40 hadis berkaitan tentang adab nabawi. Perkara berkaitan tentang adab ini, bila sebut dengan adab, ia berkait rapat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam kehidupan sehariannya, bermulanya daripada bangun tidur, amalan perbuatannya dengan muamalah dengan masyarakat, sehingga amal perbuatannya dalam seharian, makan, minum, tidurnya, masuk tandasnya dan sebagainya. Semuanya direkodkan. Semuanya Nabi SAW berikan tunjuk adar dan juga tauladan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW itu sendiri adalah tauladan ummah, petunjuk yang membimbing kita. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, jika kita lakukan, kita beroleh pahala kerana mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu yang perlu kita ketahui. Dan di akhir zaman ini kita cuba untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, walaupun di mata orang ia adalah janggal. Ish, kolotlah kamu ni. Cik, ini sunnah Nabi ni. Nabi orang yang berjaya. Jika kita nak menjadi orang berjaya, kita kena ikut Nabi SAW. Malah ada orang tak tahu pun itu adalah sunnah. Jadi kita kena praktikkan sebolehnya, semampunya. Kita cuba untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jika tak mampu semua, kita lakukan apa yang termampu. Cuma jangan tinggalkan. Dan malah yang penting jangan sampai kita mengkeji sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi kita masuk kepada bab istihbabul aqli min hafatit ta'am, iaitu sunnah makan dari tepi hidangan. Berdasarkan hadis Nabi SAW an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-barakah tanzilu wasat at-ta'am fakulu min hafatayhi wa la ta'kulu min wasatihi. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Hadis yang ke-10 daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barakah itu turun di tengah-tengah makanan, maka makanlah kalian dari bahagian tepinya dan janganlah kalian makan dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi, dan kata Abu Isa, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi antara sebab datangnya hadis ini, yang di mana satu ketika Nabi SAW dijamu ataupun makan bersama dengan para sahabat, iaitu antara sunnah Nabi kita makan bersama dan di dalam talam ataupun dalam bekas yang besar, dan Nabi duduk bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Ibnu Majah telah mengeluarkan dalam sunnahnya an Abdullah ibnu Bushrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya biqas'ah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu min jawanibiha wa da'u zurwataha yubarak fiha. Daripada Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, bahawa dihidangkan semangkuk besar, ataupun dalam arti kata lain, qas'ah ni bekas makanan yang besar, boleh kita katakan juga talam, okey, ataupun sesuatu makanan bekas yang besar yang boleh cukup untuk makanan anggaran dalam 5 ke 10 orang. Okey. Maka Rasulullah SAW bersabda, makanlah kalian dari bahagian tepinya dan biarkan yang tengahnya, semoga diberkati padanya. Baik. Ini antara adab yang Nabi ajarkan kita bila kita makan secara berjemaah dan di dalam talam.
Contohnya kita makan bersama-sama dengan kawan-kawan yang dalam. Okey, nasi macam kita sebab makanan ruji di sini adalah nasi. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan rujinya adalah roti. Okey. Baik. Kemudian kita makan bersama-sama, kemudian ada lauk hidangan yang di tengah ataupun bila diletakkan di tengah-tengah, kita jangan melangkaui. Tangan kita pergi ambil kat hujung kawan kita, tak. Itu adab dia. Orang akan tengok, ish, dia ni seolah macam gelojoh. Jadi Nabi ajarkan kita makan apa yang berdekatan dengan kita dahulu, tepi hidangan. Biarkan yang tengah-tengah tu, barakah tu yang terakhir. Jangan terus melangkaui, ambil yang belah sana kawan. Hak ni nampak sedap ni, melangkaui belah sana. Tak. Nampak tak comel. Jadi Nabi ajarkan kita bila kita makan secara berjemaah, apatah lagi makan bersama dalam talam, ambil yang di mana yang berdekatan dengan kita. Kemudian Nabi doakan mudah-mudahan diberkati. Sebab apa? Makanan rahmat yang tolong barakah tu yang di tengah-tengahnya. So kita bermula dengan yang di tepi dahulu. Begitu juga apa yang kami belajar, contohnya kita nak ambil periuk nasi kan, nasi. Ambil yang bahagian cedok tepi dulu. Jangan lompong yang cedok tengah. Kita ambil yang bahagian tepi dahulu. Habiskan bahagian tepi, kemudian barulah yang seterusnya. Jadi benda ini apa yang Nabi nak ajar kita, ajar umatnya supaya tidak tergopoh-gopoh. Supaya tak tergopoh-gopoh dan nampak ketamakan tu. So kita ambil yang berdekatan dengan kita. Baik. Sedikit terjemahan tentang rawi, iaitu yang meriwayatkan hadis ini, Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Beliau adalah Sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Kunyahnya Abu Abbas. Jadi ibunya bernama Ummul Fadl binti Al-Haris ibn Hazn Al-Hilayah. Jadi beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Jadi beliau antara merupakan sahabat ketika Nabi wafat tu umurnya masih muda. Jadi ketika Nabi wafat umurnya baru berusia 13 tahun. Jadi umur beliau bersama dengan Nabi itu kalau kita lihat secara logik singkat sangat. Kita katakanlah mungkin umur balik dia 7 tahun. Lepas tu mungkin dalam 7 tahun ke 8 tahun saja yang beliau bersama dengan Nabi SAW. Walau bagaimanapun beliau mendapat keberkatan doa Nabi SAW. Antara doa yang Nabi ajarkan, antara doa yang Nabi doakan kepada dia, Nabi sebut, Nabi doa dan memujinya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Artinya, ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia dengan ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil ni ilmu tafsir. Berkat doa Nabi SAW, beliau menjadi alim ataupun ulama di zaman dia, menjadi rujukan besar buat sahabat-sahabat yang lainnya. Walaupun pada ketika itu beliau dengan Nabi umurnya singkat, tapi ilmu yang didapatinya, yang dapat ketika bersama dengan Nabi-Nya luas dengan berkat doa Nabi SAW. Beliau meriwayatkan, kalau kita baca hadis-hadis, banyak juga riwayat daripada beliau. Beliau telah meriwayatkan lebih daripada 1660 hadis. Kalau kita fikir, budak-budak lagi ni nak mendengar kalam Nabi, menghafal kalam Nabi bersama dengan Nabi, mustahil ni kalau budak-budak kita lah. Tapi tidak Abdullah bin Umar, Syekh Abdullah bin Abbas. Beliau merupakan seorang alim ulama di zaman dia. Baik. Kalau siapa yang pernah pergi ke Taif di Mekah, kita akan pasti menziarahi makam beliau, dan di situ dibangunkan sebuah masjid yang dinamakan dengan nama beliau, Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid besar di kota Taif itu. Jadi perkuburannya pun berada di situ. Baik. Jadi beliau meninggal dunia di Taif pada tahun 68 Hijrah, dan ketika itu umur beliau mencecah 70 tahun. Jadi jenazahnya disembahyangkan oleh Sayyidina Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Dan beliau berkata, hari ini telah mati seorang ulama Rabbani, iaitu ulama yang menyampaikan ilmu, ulama yang benar-benar siqah dengan ilmunya,
dalam arti kata yang beramal dengan ilmunya, ulama yang diguruni, ulama yang disegani. Bukan hanya semata-mata ulama yang hanya ada ilmu, tapi dalam masa yang sama Rabbani, yang memberi petunjuk, yang membawa kebaikan. Baik, itu antaranya iaitu Abdullah bin Abbas. Baik, daripada fawaid ataupun faedah-faedah dan pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini, yang pertamanya, dimakruhkan makan dari bahagian atas makanan dan di bahagian tengah, yakni di bahagian qas'ah ketika kita makan secara berkumpulan. Bukanlah kata haram, tak sampai jatuh hukum haram. Uish, tak boleh makan ambil tengah-tengah ke? Kan nampak lauk tengah tu sedap. Tak, tapi hukumnya di sini adalah dimakruhkan, hukum makruh. Tak sampai jatuh pada hukum haram. Dan sayugianya, apa yang Nabi ajarkan iaitu kita makan daripada bahagian tepi talam, iaitu yang berdekatan dengan kita. Okey. Tidak mengapa mengambil buah-buahan daripada tengah atau atas bekas makanan, yakni sekiranya buah-buahan diletakkan di atas hidangan makanan tersebut. Kalau macam buah, nak tak nak, kalau buah tu ada tengah, yang ini yang orang kata apa, istisna, dikecualikan. Kalau disebutkan di sini, mungkin ada daripada syarah hadis tersebut, kalau buah-buahan tidak mengapa kalau untuk kita ambil jika buah-buahan itu berada di kawasan ataupun di atas hidangan tersebut di bahagian tengah. Imam Al-Ghazali berkata, jangan makan bahagian tengah roti, tetapi makanlah dari sekelilingnya, melainkan jika roti itu sedikit maka dicerai-ceraikan. Maksudnya kalau roti itu besar, kita ambil daripada bahagian tepi, jangan ambil kuat tengah. Ataupun kalau roti sedikit, kita boleh cari-carikan, kemudian bahagi-bahagikan. Itu antara yang Nabi ajarkan. Baik. Seterusnya hadis masih lagi dalam bab ta'am, iaitu berkaitan tentang makanan, adab ketika kita memakan ataupun sedang makan. Antaranya istihbab la'iqal asabi' ba'da ta'am, iaitu sunnah menjilat jari jemari selepas makan. Yang ini yang segelintir orang digeli. Ini dikatakan ish, kolot lah, pengotor lah kamu ni. Iaitu kita jilat jari ni, nampak kita jilat jari, ish, pengotor lah dia ni. Sedangkan tu sunnah. Tak nak lah kamu apa jilat-jilat ni. Sebahagiannya. Baik. Sedangkan perkara ini adalah sunnah Nabi SAW, dan hadis yang dinyatakan adalah hadis yang sahih. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyatihinna al-barakah. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalangan kalian selesai makan, maka hendaklah dia menjilat jari jemarinya, kerana sesungguhnya dia tidak tahu di jari-jari mana terdapat barakah, yakni barakah pada makanan yang masih tersisa pada jari jemari. Hadis riwayat Muslim. Baik. Antara faedah, kelebihan dan pengajaran daripada hadis ini iaitu sunnah kita menjilat 3 jari yang disunnahkan makan menggunakannya, iaitu ibu jari telunjuk dan juga jari tengah. 3 jari ini. Sebab tu dia kata sunnahnya makan Nabi itu dengan 3 jari. Baik. Jadi di sini adalah beberapa perbahasan. Contoh macam mana kita nak makan nasi dengan 3 jari. Lambatlah, kan? Sebab yang ketika itu kalau kita kaitkan, kita lihat Nabi menggunakan 3 jari. Sesuai lah. Sebab makan roti biasanya kita guna 3 jari ni, cubit roti. Tak ada orang makan roti dengan 5 jari. Kalau makan roti dengan 5 jari macam nampak, orang kata apa, tamak sangat kan. Kalau ambil 5 macam tu. So nampak sopan kita makan roti dengan 3 jari. Nampak?
Tapi kita di Malaysia ni makan nasi. Dan kebiasaan memang kita makan nasi dengan 5 jari. Jadi ulama bahaskan di sini, disebabkan kita nak ikut sunnah Nabi, nak dapat ganjaran mengikuti sunnah Nabi dengan makan 3 jari. So katanya apa? Mulakanlah makan yang kita makan tu dengan 3 jari. Bismillah. Makan 3 jari dulu. Ambil sikit, cubit. Makan. Cukup 3 kali pun tak apa. 3 kali. Lepas tu barulah makan dengan 5 jari. Nak dapatkan ganjaran fadilat sunnah, makan ikut Nabi dengan 3 jari tu. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Itu yang diajarkan. Supaya apa? Mudah-mudahan kita dapat juga barakah mengikuti sunnah Nabi dengan makan 3 jari tu. Kalau makan roti memang tak jadi masalah lah. Memang kita makan roti pun kebiasaan kita dengan 3 jari. Putih. Tapi isu dia adalah nasi. Jadi nak dapatkan barakah sunnah Nabi SAW itu pun, kita mulakan makan itu, permulaan makanan kita itu dengan 3 jari. Okey, baik. Jadi sunnah di sini, selepas makan, Nabi SAW menjilat jarinya. Jari yang digunakan untuk makan tu. Jari ibu jari, jari telunjuk dan juga jari tengah. 3 jari ni. Baik. Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu berkata, terdapat sebuah hadis riwayat At-Tabarani di dalam Al-Awsat daripada Sayyidina Ka'ab Ibn Ujrah radhiyallahu anhu tentang cara menjilat jari jemali. Baik, saya bacakan mafhum hadisnya daripada Sayyidina Ka'ab Ibn Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku melihat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari, iaitu ibu jari, telunjuk dan juga jari tengah. Kemudian aku melihat baginda sallallahu alaihi wasallam menjilat ketiga-tiga jarinya sebelum baginda mengelapnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjilat jari tengah, kemudian telunjuk dan lalu ibu jari. Baik. Kalau daripada hadis ini kita dapat tahu Nabi mulakan selepas makan untuk membersihkan jari dengan menjilat, iaitu memulakan daripada jari tengah dahulu, jari yang paling panjang. Kemudian diikuti dengan jari telunjuk dan seterusnya dengan ibu jari. Baik. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, telah berkata Syekh kami, yakni Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Syarah At-Tirmizi, seakan-akan rahsianya ataupun hikmahnya adalah bahawa jari tengah lebih banyak terlumuri makanan sehingga sisa makanan padanya lebih banyak dari yang lain. Dan kerana lebih panjang, sudah tentulah lebih dahulu turun dan menyentuh makanan. Jadi dan diihtimalkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam menjilatnya dengan menjadikan bahagian tapak tangan itu menghadap kepada baginda, maka dimulai dengan jari tengah, lalu pindah ke jari telunjuk yang di sebelah kanan, dan demikian juga ibu jarinya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Imam An-Nawawi berkata bahawa makanan yang dimakan oleh seseorang terdapat padanya barakah, namun dia tidak mengetahui di mana letaknya barakah tersebut. Berkemungkinan barakah tersebut terdapat pada apa yang telah dia makan, atau pada apa yang tersisa di jari jemarinya, atau pada dasar mangkuk yang di tempat dia makan, atau pada suapan yang jatuh. Maka seharusnya bahawa seorang itu menjaga perkara ini agar memperolehi barakah. Jadi hadis ini nyata dan jelas mengkritik orang-orang yang membenci perbuatan jilat jari jemari kerana menganggapnya kotor. Ada sebahagian sebab kadang mungkin dia tak tahu. Kalau tak tahu, kita terangkan. Ini sunnah Nabi, Nabi lakukan. Jika kita lakukan, dapat ganjaran pahala sunnah kerana mengikuti sunnah Nabi. Walau bagaimanapun, sebaiknya seboleh kita lakukan dengan beradab. Contohnya, lebih-lebih lagi kita makan secara berjemaah. Memang tak nafikan ada orang ni yang dia jenis, istilahnya apa, agak jagalah sikit. Dia nampak benda tu macam orang kata apa, menjijikkan jugalah kan. So janganlah sampai kita macam ni kan, jari kita jilat dari bawah, nampak depan-depan macam ni. Jangan sampai macam tu. Secara sopan, macam mana kita macam ni jadi jangan sampai hop kan, masuk betul-betul dalam tekak ni, tarik
Memanglah orang tengok pun ish jijik. Tak, benda tu boleh dilakukan, tapi dalam keadaan yang sopan. Kita menghormati juga, meraihkan juga sahabat-sahabat yang mungkin mereka tak biasa. Kalau dengan sama-sama kita ke, mungkin ahli keluarga ke, tak kisah lagi. Tapi orang yang tak kita kenali kan, apatah lagi kalau kita makan dengan geng-geng VIP ke contohnya kan, jangan nampak sangat kekolotan tu lah. So boleh lepas habis makan, okay, selesai, secara sopannya, okay, mulakan dengan jari tengah kan, okay. Nampak hisip ataupun jilat pada makanan yang biasalah kita makan nasi, ada yang terlekat-terlekat kan, kuah-kuah nasi tu, itu yang kita jilat, itu yang kita habiskan. Sebab kita tak tahu, Nabi sebut tak tahu mana barakah. Jadi barakah ni, apa yang dapat barakah ni, kehidupan dia, kita tak adalah kata mewah dan sebagainya, tapi dicukupi. Itu barakah. Contohnya kita lihat, dia ni biasa-biasa je, tapi kehidupannya senang. Masa kehidupannya senang, dia ada masa untuk beribadah. Dia tak adalah orang kata apa, rusing tentang hal keduniaan dia kan. Mungkin kita kata kalau istilahnya sekarang ni, gaji sikit tapi mencukupi, cukup untuk beri makan isteri anak, memberi nafkah dan sebagainya. Ada orang di zaman ni kadang-kadang kalau kita tengok gaji dia 10,000, 11,000, tapi rasa tak cukup, bulan tu tak cukup lagi. Atau habislah bulan ni, minta hutang lagi. Ni ada. Macam kita pun pelik. Kamu nak berhutang dengan aku, yang aku ni gaji bulanan aku dah 2,000 je. Sedangkan kamu semua, tapi bolehlah tolonglah bulan ni sesak sikit lah. Kita tengok, pelik secara logiknya. Tapi itulah barakah. Jadi barakah ni kita nak dapatkan dia dari banyak cara. Antaranya yang perkara inilah, adanya turunnya barakah itu pada makanan, ketika dihidangkan bersama dengan para sahabat. Dan ada barakah itu yang Nabi sebut, mungkin yang jatuh pada nasi-nasi. Sebab tu kalau nasi-nasi jatuh ke, makanan jatuh tu ke, tiup-tiup makan, kemungkinan di situ ada barakahnya. Jadi barakah ni perkara yang diberkati, yang mencukupkan keperluan kita. Baik, jadi mudah-mudahan kita mendapat nikmat barakah itu. Jadi itu antara hadis yang kedua yang menceritakan tentang kelebihan ataupun sunnahnya menjilat jari selepas makan. Baik. Kita pergi kepada hadis yang terakhir. Sebuah lagi hadis. It'amul marid lima tashtahihi nafsuh, iaitu memberi makan kepada orang sakit apa yang dia ingini. Baik. Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ada rajulan faqala lahu ma tashtahi, faqala ashtahi khubza burrin, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana indahu khubzu burrin falyab'as ila akhihi, thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ishtaha maridu ahadukum syai'an falyut'imhu. Hadis ke-12 daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu rawi yang sebelum ni, itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjenguk seorang lelaki yang sakit. Lalu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang engkau inginkan? Maka lelaki itu jawab, aku inginkan roti gandum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai roti gandum, hendaklah dia berikan kepada saudaranya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila menginginkan orang sakit di kalangan kalian akan sesuatu, maka hendaklah memberinya makan apa yang ia inginkan. Jadi ini antara sunnahnya juga, yang kita tahu, antara hak seorang Muslim ke atas seorang Muslim yang lain, bila dia mengetahui saudaranya sakit, terlantar keuzuran, maka wajib ia diziarahi. Itu antara hak antara Muslim kepada Muslim yang lain. Jadi ketika menziarahinya, sunnah kita tanyakan. Mungkin ialah kita orang sakit ni kadang seleranya tak, orang kata apa, tak selera. So bila kita nak hidangkan makanan, kita tanya dia, tuan ataupun kita katakanlah abang,
nak makan apa hari ni kan, rasa nak makan apa. So kita cuba tunaikan permintaannya lah jika mampu. Nak macam mana kalau dia permintaan yang bukan-bukan, saya nak nasi arak unta lah, mana nak cari unta kat sini. Dah tunggu baik lah. Kalau contoh nasi arak unta, okey tak apa, mudah-mudahan dah baik ni, ada rezeki kita, kita pergi Mekah nanti kita makan nasi unta. Kalau permintaan yang kita boleh tunaikan, macam tadilah, minta roti. Kemudian Nabi kata, dekat Nabi tak ada roti, Nabi tanya kepada sahabat-sahabat lain, ada tak sahabat-sahabat lain yang boleh tunaikan hasrat sahabat kamu ni? Jika ada roti boleh berikan kepada dia. Baik. Jadi antara faedah yang kita dapat lihat daripada hadis ini, Nabi SAW sentiasa menziarahi sahabat-sahabatnya yang sakit. Jika dengar ada sahabat yang sakit, maka baginda akan menziarahinya. Baginda akan melayaninya. Malah satu kisah yang masyhur yang kita dengar, bukan saja orang yang sakit saja Nabi ziarah, orang Islam saja Nabi ziarah. Orang yang bukan Islam pun yang sakit pun Nabi ziarah. Malah orang yang mencaci Nabi, yang menghina Nabi pun Nabi ziarah. Kisah seorang makcik tua, yang bila Nabi lalu di depan dia akan maki, akan balik apa-apa kat Nabi, kutuk Nabi setiap hari. Setiap hari tanpa miss. Dia memang tunggu Nabi bukan untuk apa, untuk maki Nabi, untuk menghina Nabi. Jadi satu ketika Nabi lalu, mana makcik ni? Tak ada pula dia untuk maki ni, kan? Sampai 2-3 hari berlalu, masih ada something wrong ni. Kemudian Nabi melewati, menziarahinya, kan? Menjaga dia ketika dia sedang sakit. Ini satu sifat yang sangat-sangat susah pada hak asasi manusia kita. Orang yang buat jahat kepada kita, kita nak buat baik pada dia. Dahsyat. Tapi itulah akhlak Nabi SAW yang tunjukkan. Memang rasa susah ni. Kita kalau orang buat sikit lagi, kalau gaduh ke apa, kita berdendam ni. Kalau boleh tak nak tengok muka dia ni. Ni kita buat baik pula. Nabi menyantuni je. Nabi basuh kemas rumah dia, kan? Beri makan dia, hidangkannya. Dan akhirnya apa? Dengan akhlak terpuji Nabi SAW, nenek tua ni masuk Islam. Itu akhlak terpuji Nabi SAW. Jadi Nabi ziarah orang sakit ni bukan hanya kata orang Islam saja, orang yang menzalimi Nabi pun Nabi ziarah ketika sakit. Baik, jadi antaranya dalam hadis ataupun faedah-faedah pengajaran daripada hadis ini, iaitu sunnah, menjadi satu sunnah, iaitu kita melawat orang yang sakit dan bertanya khabar mereka. Yalah, kita tahu dia sedang sakit, apa khabar? Kita nak orang kata apa, beramah mesra, menyedapkan sedikit perasaan dia yang mungkin dalam keadaan yang kesakitan. Janganlah kita menambahkan lagi kesakitan yang ada, kan? Apa khabar, macam mana, teruk keadaan ni? Apa ni, teruk nampak keadaannya, rasa tak lama dah, mungkin tak lama dah hidup ni, banyak-banyak kalau bertaubat, istighfar, macam tu kan pula, kan? Benda tu boleh nak nasihat, tapi jangan sampai mengguruskan perasaan orang yang sakit tu lah. Tak lama nampak kamu ni, bawa bergurau benda-benda yang orang kata apa, benda yang kasar. Jadi kita lawat sahabat kita yang terlantar sakit ataupun menziarahi orang yang sakit ni, kita tanya khabar dia, bagaimana keadaan, dan kita doakan, insya-Allah mudah-mudahan sembuh. Banyakkan berdoa, banyakkan bersabar. Allah beri sedikit ujian ni, Allah nak tingkatkan keimanan kita, nak hapuskan dosa kita. Beri kata-kata semangatnya tu. Bila dia dengar tu, insya-Allah mudah-mudahan sejuk hati dia. Jangan menambahkan orang kata apa, kesakitan yang dialami. Baik. Juga di sini antara kehidupan penduduk di Madinah, iaitu mereka ni ta'awun, iaitu tolong menolong antara satu sama lain. Itu antara sifat para sahabat radhiyallahu anhum di Madinah yang Nabi terapkan. Itu para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa hidup di dalam kekurangan dan fakir, sehingga mereka tidak mempunyai makanan ketika sakit. Mereka tahu sahabat-sahabat dia juga hidup dalam keadaan zuhud. Jangan kata sahabat lah, Nabi SAW sendiri hidup dalam keadaan zuhud.
Malah disebutkan dalam sebuah hadis, keluarga Rasulullah SAW tidak pernah kenyang sejak datang ke Madinah daripada makan gandum selama 3 malam berturut-turut sehinggalah baginda SAW wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kata para sahabat, Nabi SAW sendiri pun memilih untuk hidup dalam kehidupan zuhud. Itu tidak bersenang-lenang walaupun Nabi mampu. Orang yang kata Nabi itu seorang yang miskin, dia tak kenal Nabi. Nabi bukan miskin. Sebab apa? Ada je hartawan ataupun bangsawan yang lain berikan hadiah kepada Nabi hari-hari. Pernah satu ketika rumah Nabi penuh dengan harta. Nabi bukan orang yang miskin, tapi Nabi memilih untuk hidup zuhud. Jadi harta-harta dia kata apa? Aku tak tenang kalau ada harta kat dalam rumah aku. Bagi-bagi kan? Bagi-bagikan. Terus dibahagi-bagikan. Malah Nabi, kalau kita baca kisah sirah, pernah Jabal Uhud nak ditawarkan jadi emas. Boleh je Nabi nak jadi kaya. Tapi Nabi memilih untuk hidup zuhud. Itulah baginda Nabi SAW. Jadi para sahabat ni, dia tengok kalau ada sahabat lain yang kekurangan, walaupun mereka dalam keadaan kekurangan, maka mereka berikan apa yang mampu. Itu sifat sahabat. Sifat ikram, memuliakan. Baik. Sehingga mana? Sehingga orang yang datang rumah hanya makanan sikit. Ini kisah masyhur. Ini pun disebutkan, Allah puji para sahabat ni, mana disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Kisah sahabat yang datang, iaitu sahabat tetamu Nabi ni. Nabi kata, Nabi pun nak menjamu tetamu yang ada ni pun, Nabi tak ada makanan kat rumah dia. Kemudian Nabi tanya, adakah di kalangan kamu yang sanggup untuk menerima tetamu aku ini, sebagai tetamu dia pada hari ini? Kemudian para sahabat ni, saya Rasulullah. Okey, bawa tetamu ni ke rumah dia, tanya isteri, apa yang kita ada? Kita ada sikit je ni, kita ada makanan untuk cukup-cukup untuk kita dengan anak kita je. Okey, tak apa. Nanti hidangkan seperti biasa. Waktu tengah makan nanti padamkan lampu. Supaya dan kita buat-buat dan kita memakan sekali. Sedangkan dia orang tak makan pun. Dia orang biarkan tamu makan sampai kenyang. Jadi perkara ini disebutkan dalam Al-Quran Karim, Allah memuji perbuatan sahabat ini. Jadi itulah sifat para sahabat, memuliakan antara satu sama lain, membantu antara satu sama lain walaupun dalam keadaan mereka sendiri yang susah. Itu sifat para sahabat. Kita ni, aku nak tolong dia macam mana, aku pun susah. Itu kita. Tapi sahabat dengan Nabi SAW tidak. Mereka sedaya upayanya cuba membantu walaupun diri mereka dalam keadaan yang susah. Itu sifat para sahabat, sifat ikram yang tinggi. Jadi antara fawaid lainnya daripada hadis ini, iaitu kita sunnah saling memenuhi keperluan kaum muslimin yang lain ketika susah dan juga senang. Apatah lagi kita pernah diuji zaman pandemik COVID-19. Apa yang kita dapat lihat, alhamdulillah, ramai yang prihatin, yang cakna berikan sumbangan. Tapi itulah yang pentingnya, bila berlakunya musibah sebegitu, kita ambil tahu jiran kita, ahli keluarga kita, tetangga kita. Kadang-kadang mereka ni ada sebahagiannya malu nak minta. Lapar ni tahan dia sebab sifat malu nak meminta tu. Jadi kita ni perlulah cakna, tanya, makanan cukup ke, okey ke? Jangan malu, jangan kan. Memang kalau kita tanya dia malu nak minta. Sifat malu yang ada. So kita bantu, beri bantuan apa yang ada. So kita ambil cakna, ambil perhatian kepada jiran, tetangga kita, sahabat-sahabat handai kita yang terkesan. Ini sunnah yang Nabi ajarkan sebenarnya. Kita lihat kehidupan para sahabat yang saling membantu walaupun mereka sendiri dalam keadaan kesukaran. Baik, jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu dulu untuk pertemuan kita pada hari ini, iaitu 3 hadis berkaitan, masih lagi dalam bab makanan, iaitu hadis-hadis yang membicarakan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi insya-Allah ada rezeki dan masa yang lain kita akan sambung perbincangan dan perbahasannya. Jadi sekadar itu dulu, aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.